Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا آمين. طيب. Baik. Setelah kita menyelesaikan pembacaan matan pada pengajian yang lalu, kemudian kita masuk kepada muqaddimatul muallif fi syarhi al-muqaddimat. Jadi di sini syarah yang kita bacakan adalah syarah bagi Imam Sanusi sendiri. Yakni matan penulis yang sama dengan syarahnya. Dan kita tidak menggunakan syarah lagi satu tu Al-Bannani ataupun Al-Saraqusti itu, ya, mungkin sebagai rujukan sahaja. Ya, wa imma antum nak pakai cetakan Darut Taqwa, iaitu tahqiq Syekh Hanis Syarqawi hafizahullah taala, ataupun gunakan cetakan Darussalam Syarhul Muqaddimat bagi cetakan Darussalam, iaitu muhakkiknya Syekh Nizar Hamadi. Ya, ada takdim Syekh Saifuddin di situ. Baik. Kita masuk pada muqaddimah musannif. Baik, man yaqra? Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد السنسي نفعنا الله به آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خادم النبيين وإمام المرسلين رضي الله تعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه كلمات قصدت بها شرح ما وضعته أين تقرأ؟ على سبيل الاختصار. يا عم فين؟ Kejap. Oh, okey. Baik. Cetakan lain ni. Tamam. يلا يستم تستم. وبعد، فهذه كلمات قصدت بها شرح ما وضعته من المقدمات على سبيل الاختصار، ومن الله سبحانه أسأل التوفيق للحق والصواب في الأقوال والأفعال، فهو المولى الكريم القادر الذي يخلق ما يشاء ويختار. طيب، di sini musannif seperti biasa, adat daripada para musannif itu adalah memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan musannif memulakan dengan Alhamdulillah, salawat dan salam ke atas Nabi SAW. Wa ba'du, maka kata musannif, hazihi kalimatun. Tak dengar belakang? Tak jelas? Oh, tolong seorang.
Panggil seorang. Dah. Wa ba'du. Jadi di sini musannif mengatakan fahazihi kalimatun qasadtu biha syarha ma wada'tuhu minal muqaddimati ala sabilil ikhtisar. Musannif kata di sini aku mengarang beberapa kalimat kerana aku nak mensyarahkan muqaddimat ala sabilil ikhtisar. Wa minallah as'alu at-tawfiqa lil haqqi was sawaba fil aqwali wal af'ali. Ya, dan daripada Allah lah aku memohon taufik dan kebenaran pada akwal dan af'al. Baik. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di situ seperti biasalah, ya. Musannif menggunakan dengan lafaz basmalah kerana mengikut tertib Al-Quran dan perintahnya Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa abtar fahuwa ajzam. Kemudian diikuti dengan bacaan alhamdulillah, iaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam ke atas Nabi SAW, dan seterusnya kepada para sahabatnya dan para keluarganya sekaliannya. Baik, di sini saya tak perlu disyarahkan, ya. Kerana saya rasa setiap pengajian itu ada syarahan bagi basmalah alhamdulillah dengan siapa ni? Baik, kita masuk kepada al-muqaddimatul ula. الحكم إثبات أمر أو نفيه، يعني أن من أدرك أمرا من الأمور فإما أن يتصور معناه فقط. Baik, di sini muqaddimah yang pertama akan dibahaskan di sini oleh musannif ialah al-ahkam, iaitu beberapa hukum. Hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang tiga yang telah kita bacakan di dalam matan, iaitu hukum adat, hukum syarak dan hukum akal. Yang mana ini adalah bab yang terpenting, yang paling utama daripada seseorang itu masuk kepada mempelajari ilmu kalam. Apabila seseorang itu memahami dengan baik pada bab ini, maka dia akan mudah untuk memasuki kepada bab seterusnya. Baik. Dan di sini didatangkan oleh musannif al-hukmu itsbatu amrin aw nafyuhu. Hukum itu adalah mengisbatkan sesuatu perkara, aw nafyuhu, atau menafikan suatu perkara. Al-hukmu yang didatangkan di sini oleh musannif ialah istilahan. Wa amma lughatan al-qada'. Al-qada' yakni anna man adraka amran min al-umuri, aywa, fa imma an yatasawwara ma'nahu faqat wa lam yahkum bi thubutihi wala bi nafyihi. Sama ada seseorang itu dia yatasawwar ma'nahu faqat, hanya dia menggambarkan makna bagi perkara itu, wa lam yahkum bi thubutihi wala bi nafyihi, dia tidak menghukum dengan sabit ataupun nafinya perkara tersebut. Fahadha al-idraku yusamma fil istilahi tasawwuran. Maka ini dinamakan dengan tasawwuran. Tasawwur. Di dalam ilmu mantik telah kita bahaskan. Aywa. Kaidrakina mathalan anna ma'na al-hudutha al-wujudu ba'da ma'na al-huduthi. Anna ba'da al-huduthi. Seperti
kita memahami seumpamanya bahawasanya makna hudus itu al-wujudu ba'da adamin. Ya, iaitu kita memahami kepada makna sesuatu syai' ataupun amr. Al-hudus iaitu adalah al-wujudu ba'da adamin. Walam nuthbithu li amrin wala nafainahu anhu. Dan kita tidak menyabitkan kepada al-hudus itu apa-apa, dan kita tidak menafikan apa-apa daripada al-hudus. Jayid. Wa imma أن يتصور مع ذلك ثبوت ذلك المعنى لأمر أو نفيه عنه فهذا الإدراك يسمى في الاصطلاح تصديقا. Adapun jika seseorang itu jika dia yatasawwar ma'a dhalika thubuta dhalika al-ma'na, dia menyabitkan. Yang tadi walam yahkum kan, tapi yang ini thubuta dzalikal ma'na li amrin aw nafiyahu anhu, sama ada dia menyabit atau menafi, fa hadzal idraku yusamma fil istilah tasdiqan. Ya, dinamakan dia tasdiq. Wa yusamma aidan hukman, dan dinamakan juga hukum. Jayid. Ka'ithbatina al-hudutha مثلا بعد تصورنا لمعناه للعوالم. Seperti kita mengisbatkan hudus bagi awalim, bagi alam, jamak bagi alam. Wahia ma siwal maula tabaraka wa ta'ala. Alam itu adalah barang yang selain daripada Allah Ta'ala. Maka kita menyabitkan al-alamu hadithun, maka itu adalah kita mengisbatkan, kita meletakkan hukum bagi alam. Fanaqulu wa hiya ma siwa al-maula tabaraka wa ta'ala fanaqulu al-awalimu hadithatun aw nafyihi amman wajaba qidamuhu. Maka kita katakan al-awalimu hadithatun, bermula alam itu hadithatun, baharu. Atau kita menafikan hadis itu, ataupun kita menafikannya amman wajaba kidamuhu, iaitu kita menafikan daripada ataupun kita menafikannya daripada zat yang wajib oleh bersifat dengan kidam. Wa huwa maulana tabaraka wa ta'ala. Fanaqul maulana jalla wa ala laysa bihadithin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu laysa bihadithin. Ya. Jadi perbahasan tasawur dan tasdik ini perbahasan yang awal-awal dibahaskan dalam bab tasawurat di dalam ilmu mantik, dan perlunya seseorang itu tamakun di dalam masalah ini kerana dia adalah sebahagian daripada ilmu kalam, dan ilmu kalam memerlukan kepadanya. Dengan memahami tasawur dan tasdik, iaitu apakah itu tasawur dan apakah itu tasdik, maka dia akan menggunakan tasawur dan tasdik ini di dalam menyabitkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kita kata sifatul qudrah lillahi ta'ala qadimun. Ya, sifat qudrah bagi Allah Ta'ala itu qadim. Ya. Maka di situ ada isbat. Ya, begitu juga pada sifat mustahil. Ya, kalau kita kata al-ajzu, kalau kita kata sifatullahi ta'ala laisa bi'ajzin, ya, sifat Allah Ta'ala itu bukan lemah, ya, maka kita menafikan lemah daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita tahu di dalam masalah tasawur ini, tasawur kita katakan dia adalah idraku mufradin. Kita memahami mufrad, ya, seperti kita kata Zaidun qaimun, maka kita memahami Zaid sahaja,
tanpa kita mengisbatkan qaim kepada Zaid, itu nama dia tasawwur. Begitu juga kita hanya memahami qaim tanpa kita menisbatkan qaim itu kepada Zaid, maka itu nama dia tasawwur. Dan di antara Zaid dan qaim ini ada nisbah, namanya nisbah kalamiyah. Nisbah kalamiyah ini adalah perkara amrun i'tibari ghairu wujudi. Dia tidak ada, tidak zahir. Tetapi kita faham pada zihn kita. Kita faham pada zihn kita bahawa penisbatan qiyam kepada Zaid itu subut di situ. Ya. Melainkan nisbah kalamiyah itu tidak didapatkan pada kharij. Ya, dia tidak ada pada realiti. Tetapi kita memahami dia. Baik. Zaidun qa'imun. Kita idraku mufradin. Idraku mufradin, ini nama dia tasawur. Hasan. Kemudian penisbatan nisbatul qiyam ila Zaid itu tasdik. Penisbatan qiyam kepada Zaid, ini kita panggil sebagai nisbah kalamiyah. Kemudian ada nisbah yang kedua, iaitu nisbah kharijiyah, ataupun dinamakan dengan nisbah waqi'iyah. Iaitu dengan kita melihat bahawa nisbah kalam qiyamu Zaid, qiyam nisbatul qiyam ila Zaidin, adakah dia itu bertepatan dengan kharij ataupun tidak? Ya. Kalau kita kata Zaidun qa'imun, maka di sini ada itsbat. Tapi kalau kita kata Zaidun laisa biqa'imin, di sini kita nafi. Ahsan. Syuf. Bukan semua kalimah yang murakkab itu mempunyai nisbah kalamiyah. Tengok Zaidun Ali. As-salah saum. Ada nisbah? Tak ada. Kerana solat bukan saum. Saum bukan solat. Begitu juga Zaid dengan Ali. Al-madrasah kitabun. Di sini tidak ada nisbah. Tak ada nisbah. Tak ada nisbah. Jadi nisbah kalamiyah ini wujud. Ini wujud. Ini tak. Ini amrun i'tibari. Boleh? Jadi di sini ada dua nisbah. Nisbah yang pertama ialah nisbah kalamiyah dan nisbah yang kedua ialah nisbah kharijiyah. Jika jumlah itu bertepatan dengan kharij, maka kalam itu adalah kalam yang sadiq. Jika jumlah itu adalah jumlah yang menyalahi dengan kharij, maka kalam kadhib. Begitu tasawur dan tasdik ini akan digunakan di dalam perbahasan sifat 20. Ya, di mana natijah daripada kita mempelajari sifat 20 itu adalah dengan kita mengisbatkan sifat Allah, yakni mengisbatkan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala
dan menafikan sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Dan dalil. 3. Setiap daripada sifat-sifat Allah yang akan dipelajari di dalam sifat 20, itu tuntutannya ke atas kita 3 perkara. Yang pertama ialah isbat yang wajib. Yang kedua ialah menafikan yang mustahil. Yang ketiga ialah dalil. Barahin. Jadi sebab itu kalau di dalam kitab-kitab tauhid ataupun akidah ataupun ilmu kalam, itu dibahaskan dahulu ta'rif bagi setiap mufrad. Dibahaskan ta'rif bagi setiap mufrad. Contohnya, sifatul qudrah wajibatun lillah. Dibahaskan qudrah itu apa? Itu tasawur. Ya. Apa qudrah di sini? Sifatun qaimatun bidzatillahi ta'ala yata'atta biha. Gitu. Dibahaskan. Diletakkan ta'rif, kemudian apakah ta'alluqnya, apakah muta'allaq bagi qudrah, dibahaskan dari sudut mufradnya dahulu. Supaya apa? Supaya kita tasawur apakah qudrah yang dimaksudkan di situ. Baik. Setelah kita membahaskan tentang qudrah, wajibatun. Wajibatun ini yang dibahaskan nanti. Ya. Kita kena tahu apa maksud wajib di sini. Yang dimuradkan ialah wajib akli, wajib adi atau wajib syar'i. Ya. Setelah kita memahami 2 taraf ini, setelah kita memahami 2 taraf, iaitu mubtada' dan khabar, mahmul dan maudhu'nya, dan memahami nisbah di antara keduanya, barulah i'tiqad pengisbatan kita ataupun penafian kita, iaitu penafian sifat mustahil daripada Allah Ta'ala itu sadiq fil kharij, yakni muwafiq lil kharij, ya, ataupun mutabaqah fil kharij. Ya. Boleh? Aywa. فإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه هو المسمى حكما وبالله تعالى التوفيق. Dan maka mengisbatkan amar kepada amar, suatu perkara kepada suatu perkara. Au nafyuhu anhu. Tengok ada 2 amr kan? Isbatu amrin li amrin. Amrin yang kedua itu bukan amrin yang pertama. Ya. Au nafyuhu anhu, iaitu nafyu amrin an amrin. Amrin yang kedua bukan amrin yang pertama. Huwal musamma hukman wabillahi ta'ala at-tawfiq. Inkisamul hukmi ila syar'iyyin wa aqliyyin wa adiyyin. Aywa. يعني أن الحكم الذي هو إثبات أمر أو نفيه يتنوع إلى 3 أنواع وهي الثلاثة المذكورة. Sekejap. Aywa. Terus. لأن الثبوت أو النفي الذين في الحكم إما Allazaini. أو النفي اللذين في الحكم إما أن يستند. استنى شوي. يعني أن الحكم الذي هو إثبات أمر أو نفيه يتنوع إلى 3 أقسام بمعنى الأنواع. Tengok. Hukum, iaitu kita mengisbatkan sesuatu perkara bagi sesuatu perkara ataupun nafi suatu perkara daripada sesuatu perkara, itu yatanawwa, terbahagi kepada 3 aqsam. Aqsam bermakna anwa'. Sekejap. Di sini ada ta'liq oleh Syekh Anas Syarqawi, kata muhakkik, innama fassara al-qisma bin naw'i. Hanya saja musannif mentafsirkan kisim di sini dengan naw'. Kan dia kata bimakna al-anwa'. Aqsam bimakna al-anwa'.
li'annahu min babi taqsimil kulliyi ila juz'iyatihi. Kerana di sini daripada bab apa? Taqsimil kulli ila juz'iyatihi. La min babi taqsimil kulli ila ajza'ihi. Bukan daripada bab pembahagian kul kepada ajza'. Apa beza di antara kulli dan juga kul? Ada beza di antara kulli dan kul, juz'i dan juz. Apa ya? Al-kulli, kulli itu dia ialah kita kata seperti insan dengan Zaid. Insan dengan Zaid. Insan itu kulli, Zaid juz'i. Jadi kulli ni satu insan. Yang terbenar di dalam insan ini ada banyak. Ada Zaid, ada Ammar, ada Ali, ada Bakar. Jadi pembahagian seperti ini, iaitu sekira-kira kita mengitlakkan kepada Zaid itu insan, ataupun Ammar insan, Ali insan, itu kulli. Kulli dengan pembahagian kulli kepada juz'i. Tengok satu lagi. Rumah. Rumah kepada tingkap, pintu, tiang. Adakah boleh kita itlakkan tiang ini rumah? Tak. Bolehkah kita itlakkan bab pintu kepada rumah? Tak. Bolehkah kita itlakkan atap kepada rumah? Tak. Tetapi kumpulan daripada atap, tiang, juzuk, dia menjadi kul. Tetapi orang, satu orang kita boleh kata manusia tak? Adakah mesti ada murakab orang baru sebut manusia? Tak. Satu orang sudah cukup kita itlakkan dia insan. Dia insan. Ya. Pen ada banyak. Saya kata pen, lafaz pen. Ini pen. Ini pen. Ini pun pen. Adakah perlu majmuk pen ini baru berlakunya ini pen? Tak. Cukup satu saya sebut ini pen. Ini pen. Ini pen. Ini apa? Taqsimil kulli ila juz'i. Tetapi kalau handphone, casing sahaja sebut handphone tak? Tak. Kalau buttonnya sahaja sebut handphone tak? Tak. Kalau cerminnya sahaja sebut handphone tak? Tak. Tetapi majmuk daripada kesemua itu baru dia sebut handphone. Ini taksim apa? Kul kepada juz. Taksim kul kepada juz. Nampak tafriq bainahuma? Boleh? Jadi al-kulli itu apa? Ma la yamna'u nafsu tasawwuri madlulihi ma la yamna'u nafsu tasawwuri madluli min an nafhama fihi syarikatan. Min an nafhama fihi syarikatan. Maknanya bila disebut dengan lafaz kulli, pen, lafaz pen itu tidak menegah daripada berlaku syarikah di dalam lafaz pen. Ini pen, ini pen, ini pen. Ada mushtarak tak di antara semua ni? Kesemuanya adalah pen. Tetapi kalau saya pecahkan handphone ni, cermin, casing, button, boleh tak saya sebut? Ada mushtarak tak di situ? Tak ada mushtarak. Ini bukan handphone, ini bukan handphone, ini bukan handphone. Tapi kesemua ini adalah handphone. Jadi
al-kullu yakunu min ijtima'il ajza'i. Al-kull dia mesti terhimpun daripada beberapa ajza, iaitu juz. Wal kulli laisa bimajmu'il juz'iyyat. Ya. Wal kulli laisa bimajmu'i al-juz'iyyat. Dan kalau kita faham perbahasan ini, nanti kalau kita bahas hasiah, kita tak ada masalah memahami taksim kulli kepada juz'i dan taksim kul kepada juz. Ya. Saya banyak lah. Saya kalau baca hasiah tu, tapi kalau dalam hasiah dia sebut misal bagi kul kepada juz tu dia guna dengan tika. Ya, tika kan? Tika apa? Tika mengkuang. Dia panggil hasir. Tika mengkuang itu kemudian dipisah-pisahkan dia punya benangnya, kayunya itu. Ini kayunya sahaja bukan dipanggil tika, benangnya bukan dipanggil tika, tetapi bila diikat baru jadi tika. Ya, tika mengkuang. Tapi kalau tamsil yang selalu diberikan untuk kulli dengan juz'i itu antara insan dengan Zaid, Ali, hakata. Al-anwa' wa hiya thalathatul madhkurah, iaitu 3 yang disebutkan itu, iaitu asy-syar'i, adi, akli. Lianna thubuta awin nafya, kerana subut dan ataupun nafi itu, yang keduanya itu fil hukmi imma imma ay yastanida ila asy-syar'i bihaitsu la yumkinu an yu'lama illa minhu. Sama ada bahawa disandarkan keduanya itu, isbat subut dan nafi itu, ila syar'i bihaitsu la yumkinu ay yu'lama illa minhu, dengan bahawa sekira-kira kita tidak boleh mengetahui subut dan nafi itu melainkan daripada syara'. والثاني إما أن يكتفي العقل في إدراكه من غير احتياج إلى تكرر واختبار أو لا. من غير احتياج. Itu cara baca dia. Wasani, yang kedua imma. Yang kedua tu yang mana? Yang aula. Tu belakang lah. Aula. Wasani imma ay yaktafiyal aqlu. Imma sama ada yaktafiyal aqlu, berpadalah oleh akal, fi idrakihi, pada memahaminya, min ghairi ihtiyajin ila takarrurin wa ikhtibarin, iaitu semata-mata dengan akal tanpa perlu kepada takarrur ataupun ikhtibar, eksperimen. Aula, yang ketiga. Jadi bahagian yang pertama ialah hukum syarak, bahagian yang kedua ialah hukum akal, bahagian yang ketiga, aula yang belakang tu ialah apa dia? Hukum adi. Ya, kerana hukum adi itu dia berhajat kepada, dia la yaktafiyal aqlu, dia tidak berpada dengan akal, tetapi dia perlu kepada takarrur dan ikhtibar. Fal awwalu asy-syar'i kaqaulina fil itsbati as-salawatul khamsu wajibatun wa kaqaulina fil nafyi shaum yaum Ashura laisa biwajib. Maka yang pertama ialah asy-syar'i, seperti kita kata pada itsbat as-salawatul khamsu wajibatun. Ini itsbat, iaitu kita meletakkan hukum itsbat. As-salawatul khamsu, kita memahami as-salawatul khamsu tasawwur. Kita memahami wajibatun tasawwur. Kita meletakkan nisbah wujubus salatil khams, ada nisbah kalamiah di situ. Kemudian apakah salawat khamsu wajibatun, itu bertepatan dengan kharij, nisbah kharijiyah. Wa qaulina fi nafi saumu yaumi Ashura laisa biwajibin,
Ya, ini pada sudut nafi, iaitu bermula puasa hari Ashura itu tidak wajib. Wathani العقلي كقولنا في الإثبات العشرة زوج وكقولنا في النفي السبعة ليست بزوج وكقولنا في النفي أيضا الضدان لا يجتمعان. Yang kedua ialah hukum akal. Seperti kita kata fil ithbat al-ashrah wa zaujun. 10 itu zaujun. Zaujun apa? Suami. Bukan, genap. 10 itu ialah genap. Wa qaulina fin nafi as-sab'atu laysat bi zaujin. 7 itu bukan genap. Kerana dia ganjil. Wa qaulina fin nafi aidan ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawan itu la yajtami'an, tidak berhimpun keduanya. Ini pada hukum akal ada. Jadi pada hukum syarak ada ithbat nafi, pada hukum akal ada ithbat nafi. Yang ketiga, والثالث العادي كقولنا في الإثبات شراب السكنجبين مسكنا للصفراء. مسكن ataupun muskin boleh. للصفراء. وكقولنا في النفي الفطير من الخبز ليس بسريع الانهضام. انهضام, نعم. Yang ketiga ialah al-adi, seperti kita kata al-ithbat, meminum sakan jabin itu adalah musakinun lis-safra. Di dalam ta'liq di sini kata Syekh, dawaun. Sakan jabin itu apa? Dawaun. Yattakhidhu min khallin wa asalin limu'alajatil yarqan alladhi yusaffiru minhu al-jasadu. Sakan jabin ni ialah ubat yang dia diambil daripada apa? Khal, yang dicuka dengan asal madu untuk dibuat ubat kepada sakit kuning. Sakit kuning. Wa qawlina fi an-nafyi al-fatiru min al-khubzi laysa bi sari' al-inhidam. ثم ينقسم هذا العادي إلى قسمين: عادي قولي كرفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك من الأحكام اللغوية والنحوية. Kemudian diterbahagi kepada adi itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adi qauli, kemudian adi fi'li. Seperti raf'il fa'il wa nasbil maf'ul wa nahwi dhalika min al-ahkam al-lughawiyyah aw an-nahwiyyah wa adiyyan fi'liyyan kamithalaini madhkuraini. Wa kullu wahid, mana mithalaini madhkuraini tu? Misal sakan jabin dan juga wal fatir min al-khubz tu atas tu. Itsbat dan nafi tu pada situ. Jadi adiyyan fi'liyan itu misal yang didatangkan di atas tadi, kemudian adiyyan qauliyan itu seperti yang didatangkan oleh musannif ka raf'il fa'ili wa nasbil maf'uli wa nahwi dhalik. Wa kullu wahidin min hadhihi al-aqsam al-thalathati wa hiya ash-shar'i wal-aqli wal-'adi yanqasimu ila qismayn daruriyyin wa nadhariyyin. Dan setiap satu daripada pembahagian yang tiga ini, iaitu syar'i, akli dan adi, itu terbahagi kepada dua, daruri dan nazari. Fad-daruri ma yudraku thubutuhu aw nafyuhu bila ta'ammuli. Maka daruri itu ialah barang yang didapatkan akan sabit atau nafinya itu bila ta'ammul, tanpa nazar. Maksud ta'ammul ialah bidunin nazar, tanpa la yahtaju ila nazar. Itu daruri. Nanti kita akan jumpa istilah badihi. Ada satu lagi istilah badihi. Badihi secara ijmalnya dia sama dengan daruri, tetapi secara tafsilnya dia berbeza. Yang ini badihi ini dia sesuatu yang sangat nyata. Daruri itu masih lagi terkadang nazari pada orang lain. Maknanya, tengok bila kita baca ma yudraku subutuhu aw nafyuhu bila ta'ammul. Bila ta'ammul ni, ini perkara nisbi.
Maknanya mungkin pada saya bila ta'ammul, tapi pada antum kena ta'ammul. Macam perbahasan taksim kulli kepada juz'i, taksim kul kepada juz. Bagi saya daruri. Mungkin pada antum nazari. Ya. Adapun badihi, itu pada semua orang dia bila ta'ammul. Tetapi daruri masih lagi yatafawat. Maknanya ikut orang, berbeza-beza. Ya. وَالنَّظَرِيُّ ما لا يدرك عادة إلا بتأمل. Barang yang tidak didapatkan secara adat, tengok dia kata adatan, illa bita'ammul, ya, melainkan dengan ta'ammul. Sekejap. Cuba baca takliqatnya Syekh Nizar Hamadi di bawah tu. Nombor 3. Ta'addadat ibaratul a'immah. Dapat tak? Nombor 3. تعددت عبارات الأئمة في الكشف عن حقيقة العلم الضروري. Tengok. Jadi para a'immah itu berbeza-beza, yakni bermacam-macam takrif, ya, untuk kita mentakrifkan apakah hakikat daripada ilmu daruri itu. Faqala al-qadi, فقال القاضي الباقلاني العلم الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد إلى الانفصال عنه سبيلا. وقال مرة هو ما لا تجد لنفسك فيه سببا. Jadi di sini Al-Imam Al-Qadi Al-Bakillani mentarifkan al-ilmu daruri itu ialah huwa alladhi yalzamu nafsul makhluq luzuman la yajidu illa al-infisali anhu sabila. Maknanya sesuatu yang tidak menerima terpisah daripada diri seseorang makhluk sekali-kali. Maknanya seseorang itu dia mesti menerima perkara tersebut. Ya. Dia tak dapat tidak, dia kena terima perkara tersebut walaupun dia tak nak. Ya, contoh. Tengok. Saya kata handphone ni warna apa? Hitam. Ya. Nampak kan? Whiteboard ni warna apa? Putih. Adakah ilmu kita terhadap whiteboard ini warna putih? Kita boleh tolak? Ya. Jadi ilmu daruri ini adalah sesuatu yang tak dapat dipisah daripada kita. Kita terpaksa untuk menerima dia. Ya. Terpaksa kita menerima bahawa whiteboard ni putih. وقال مرة ما هو ما لا تجد لنفسك فيه سببا. شرح المواقف للسيد يعني السيد شريف الجرجاني. وقال إمام الحرمين هو العلم الحادث غير المقدور للعبد. Imam Haramain kata dia adalah ilmu al-hadis yang baru, ghairul maqduri lil abdi. Maknanya bukan kita yang usaha untuk dapatkan dia. Kita tak ada kuasa untuk dapatkan dia, kerana dia memang dah dapat. Dia tak perlukan kepada satu usaha untuk kita menghasilkan ilmu tersebut. Aywa, Al-Irsyad. Ada Al-Irsyad, kitab Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Wa qala al-Muqtarah. huwa ma ulima bighairi dalil. Huwa ma ulima bighairi dalil. Jelas. Wa qala aidan huwa ma ulima min ghairi taqaddum nazar. Tanpa perlu kepada nazar. Aywa. Kifayatu talib ilmu al-kalam. وقال
فقيقي في شرح الصغرى العلم ضروري هو أن يلجئ المولى سبحانه النفس بأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل بحيث لو حاولت أن ترفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك مشكك ونحوه لم تقدر. Sampai tahap macam tu. Ya, maknanya seseorang, kalau orang nak buang kalau orang mendatangkan syak kepada seseorang tentang ilmu daruri sekalipun, dia tak mampu untuk tolak perkara tersebut kerana dia terpaksa menerima whiteboard itu putih. Baik. فمثال الحكم الشرعي الضروري ومثال الحكم العادي الضروري حكمنا بأن النار بأن الصلاة ومثال الحكم عادي فمثال الحكم الشرعي الضروري حكمنا بأن الصلاة واجبة والزنا محرم ونحو ذلك. Maka misal hukum syarak daruri itu adalah hukum kita bahawasanya solat itu wajib, zina itu haram. Ini daruri. Maknanya ini disebut dengan perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah. Ya. Siapa yang mengingkari al-ma'lum minad-din bid-darurah kafir. Ya. Kerana dia adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang. Ya. As-salatu wajibatun. Baik. Wa mithalul hukmi syar'i. ومثال الحكم الشرعي النظري حكمنا بأن اقتضاء الطعام من ثمن الطعام لا يجوز وأن الزعفران ليس biribawiyin. Hukum kita bahawasanya iqtida' at-ta'am min thamani at-ta'ami la yajuz. Ya, ini masalah jual beli ya. Dan kita kena tahu bahawasanya pengarang iaitu Al-Imam Sanusi ini adalah bermazhab Maliki. Jadi beliau mendatangkan misal di dalam mazhab Maliki. Adapun di sisi mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu tidak ada masalah ya di sini. Wa anna az-za'farana laysa biribawiyyin. Kalau kita tengok dalam apa tu hadis disebut az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati, okey, wal burru bil burri wal milhu bil milhi wasya'iru bil sya'iri mathalan bimathalin yadan bi yadin, kan. Di sini ada perbahasan usuliyah, perbahasan usuli, mana mazhab Maliki memilih illah kepada apakah illah ribawi. Yang ni kita ada dua kan dalam muamalat, kita belajar riba. Riba ada riba qard, ada riba buyuk. Riba qard yakni pada hutang yang biasa kita kata, oh kalau bayar lebih riba. Ya. Tak pasal. Kemudian riba yang kedua ialah riba al-buyu', ya, itu riba jual beli, iaitu terkena kepada barang-barang ribawi. Sekarang ini macam mana kita nak mengkiaskan daripada hadis ini? Di sini setiap mazhab berbeza pendapat. Ya, kalau di sisi mazhab Hanafi itu makil, ya, dia menggunakan alatnya ialah makil. Yang ini setiap barang yang boleh ditimbang di situ ada ribawi. Mazhab Maliki al-qut, iaitu barang-barang asasi. Ya.
Tak apa. Ya, itu perbahasan fiqhiyah. Ya, kita sekarang kalami. Ini misal saja. Ya, sebab itu apa kata-kata ulama itu? Al-munaqashatu fil mithali laysat min da'bil muhaqqiqin. Ya. Apa dia? Al-munaqashatu fil mithali laysat min da'bil muhaqqiqin. Ya. Ini misal saja, kerana tugas daripada misal itu adalah untuk menjelaskan kaedah kulliyah. Walaupun contoh itu salah sekalipun. Ya. Yang penting selama mana seorang talib, dia mampu untuk memahami kaedah kulliyah daripada misal tersebut, maka ghayah daripada misal itu tercapai. Bas. Ya. Wa anna az-za'farana laysa biribawiyyin. Ya, za'faran itu bukan barang ribawi. Wa mithalul hukmi al-aqli ad-daruri. ومثال الحكم العقلي الضروري حكمنا بأن النفي والثبوت لا يجتمعان. Dan misal hukum akli daruri itu seperti kita menghukumkan an-nafya wa subuta la yajtami'an. Ya, itu daruri. Maknanya sabit dan nafi itu tak boleh berhimpun pada satu perkara. Ya, saya kata whiteboard itu putih, saya isbat. Boleh tak dalam masa yang sama saya nafi? Tak boleh. Ya, kalau berhimpun di antara isbat dan nafi pada satu masa yang sama, itu mustahil aklan. Akal kita tak terima. Macam mana ustaz kata whiteboard putih dan whiteboard tak putih? Tak mungkin. Ya. Lepas tu dia kata misal di sini ialah hukum akli daruri. Daruri, tak perlu kepada nazar. Wa misalul hukmil akli nazari. Aywa. وأن الاثنين أكثر من واحد. ومثال الحكم العقلي النظري. ومثال الحكم العقلي النظري حكمنا بأن الواحد ربع أشهر الأربعين. Hukum kita bahawasanya satu itu adalah 1/4, 1/10, 40. Berapa? 1/4 kali 1/10 kali 40. Satu lah. Sebab tu nama dia nazari. Lepas tu dia kata bi annal wahida, satu itu adalah sama dengan rubu' 1/4, usyur 1/10, 1/40. 1/4 kali 1/10 kali 40. Berapa? 1. Wa mithalul hukm al-'adi ad-daruri. Aywa. Wa mithal hukm al-'adi ad-daruri hukmuna bi anna an-nar muhriqatun wa anna ath-thawba satirun wa nahwu dhalik. Dan misal bagi hukum adi daruri itu seperti apa? Kita menghukumkan annan nara muhriqatun. Nar itu muhriqah, ini membakar. Wa anna thawba satirun, dan pakaian itu menutupi. Wa nahwi dzalik. Itu hukum adi daruri. Kenapa hukum adi? Kenapa dia hukum adi? Kenapa tak letak dalam hukum akli? Kenapa? An-nar muhriqatun. Ini adi ke akli? Adi. Ya. Kenapa? Kerana dia terhenti di atas takrar. Ikhtibar. Kena berulang. Api, terbakar. Api, ada api terbakar. Ada api terbakar. Ada api, wajib terbakar. Wajib apa? Wajib adi. Kita kata wa mithalul hukmil adi ad-daruri. Okey. Wa mithalul hukmil adi an-nazari. Wa mithalul hukmil adi an-nazari ma taqaddama min mithal as-sakanjabini wal khubz al-fatiri. Wa aktsaru ahkami ahli at-tibbi adiyatun nazariyatun. Dan kebanyakan daripada hukum-hukum ahli tib, kedoktoran itu adalah
adiyatun nazariyatun, maknanya dia itu adalah suatu perkara yang nazari, ya. Al-kufru وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي معرفة ما يوجب إنكاره الكفر. Tengok. Dan faedah daripada kita mengetahui daruri dan nazari pada hukum syarak itu adalah kita mengetahui ma yujibu inkaruhu al-kufra wa ma la yujibu, ya. Ini perkara yang kalau seseorang itu ingkar, itu akan mewajibkan kepada kekufuran seseorang. Ya, dengan kita mengetahui ini hukum syarak daruri atau nazari. Kalau daruri, inkar, wajib kufur. Fa'inna man ankara ma ulima min ad-din daruratan fahuwa kafirun ijma'. Sesungguhnya orang yang mengingkari ma ulima min ad-din bid-darurah, ya, perkara yang diketahui daripada agama secara darurat, fahuwa kafir. Wal iyazu billah. Bi khilafi man ankara بخلاف من أنكر الخفي الذي لا يعلمه إلا القليل من الناس. Tengok, bersalahan orang yang mengingkari perkara yang tersembunyi, alladzi la ya'lamuhu illa qalil, melainkan sedikit sahaja orang yang mengetahui hukum hakam tersebut, maka itu tidak menjatuhkan seseorang kepada kafir. Walaupun perkara itu ijma' sekalipun. Sebab itu man ankara al-ijma' fahuwa kafirun, hadza kalam khata'. Ya, sesiapa yang mengatakan orang yang mengingkari ijma' itu kafir, kalam itu khata', ya, salah. Kerana ada perkara-perkara ijma' yang bukan daripada al-ma'lum minad-din bid-darurah. Ya. Cuba baca kitab Al-Ijma' karangannya Imam Nawawi. Adakah kita mengetahui semua hukum ijma' dalam tu? Ya. Cuba kitab ijma' bagi Imam Nawawi. Ada satu lagi kitab ijma' yang bagus untuk dibaca, iaitu Al-Ijma' bagi Imam Ibn Munzir. Ya. Cuba tengok senarai ke semua ijma', adakah kita mengetahui? Kita yang talibul ilmi pun kita tak pernah baca kitab tu, apatah lagi orang-orang awam. Ya. Lepas tu Syekh selalu sebut kita jangan sesekali mengkafirkan orang. Ya. Paling-paling kalau kita nak katakan kafir, itu kita kata dengan man ankara al-ma'lum min ad-din bid-darurah fahuwa kafir. Ya. Jangan kita terus tujukan kafir itu kepada seseorang individu. فإنه لا يحكم عليه بالكفر عند كثير من المحققين. Sesungguhnya tidak dihukumkan ke atas kafir dengan kafir inda kathirin minal muhaqqiqin. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Jayid. Haddul hukmi syar'i. فالشرعي هو خطاب الله تعالى. Okey, sekejap. Yang pertama, al-ahkam. Al-ahkam terbahagi kepada syar'i, aqli, adi. Setiap daripada pembahagian ini ada dua, nazari dan daruri. Begitu juga di sini. Ya. Jadi daripada kita boleh untuk menghukumkan sama ada di dalam hukum syarak akal ataupun
adi itu daripada kita tasawur. Betul? Kemudian kita mempelajari tasdik. Hasil daripada dua ini, maka baru terbit hukum. Cai. Ya, seperti kita kata syar'i as-salatu wajibatun, ya, ad-diddani la yajtami'ani, an-naru muhriqatun. Ya, itu semua kita idrakun nisbah. Ya, yakni kita memahami sesuatu itu, memahami nisbahnya, ya, iaitu memahami nisbah di antara mahmul dan juga maudhu'. Cuma di sana ada perbahasan ulama, adakah tasdik itu terhimpun daripada tasawur dan tasdik? Ya, di sisi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, na'am. Ya, at-tasdik itu, di dalam at-tasdik itu ada tasawur. Baik, haddul hukm syar'i. فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الودع لهما. Maka syar'i itu adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu. Khitabullah iaitu cakapan Allah ataupun tuturan Allah Ta'ala al-muta'alliqu yang bersangkutan bi af'alil mukallafina dengan perbuatan-perbuatan mukallaf bi talabi awil ibahati awil wada'i lahuma, ya, dengan talab ataupun ibahah atau al wada'. Syai. Aywa. Qawluhu khitabu kal jinsi fil haddi. Katanya al-khitab, katanya khitabullah kan, khitabu kal jinsi fil haddi, seperti jenis di dalam had. Ya, ini ilmu mantik. Istilah yang digunakan di sini adalah istilah mantik, yang mana al-jinsu, syufa, dalam babul mu'arrifat, dalam mantik itu ada had, ada rasam. Tujuan daripada had itu adalah untuk bayanu haqiqati syai'. Satu, bayanu haqiqati syai'. Yang kedua adalah tamyizuhu an ghairihi. Satu, nak menyatakan tentang mahiyah ataupun hakikat kepada sesuatu yang ditarifkan itu. Kalau di sini ialah syar'i. Yang kedua ialah kita nak membezakan dia daripada yang lain. Itu adalah fungsi daripada al-haddu. Adapun fungsi daripada ta'rif birrasmi, itu bukan bayanu haqiqati syai', bukan bayanu mahiyati syai', tetapi ialah tamyizu an ghairihi. Bas. Dia hanya membezakan sesuatu itu daripada yang lain tanpa mentarifkan apakah hakikat daripada mu'arraf. Itu rasam. Jadi untuk kita membuat takrif dengan had, itu ada haddun tam, haddun nakis. Ya. Haddun tam, dia mesti terdiri daripada faslun qarib, jinsul qarib, kalam dah. Itu kena belajar dalam mantik lah, ya. Kalau saya nak bahas mantik nanti panjang pula. Wa haqiqatul khitabi, wa haqiqatul khitabi al-kalam alladhi yuqsadu bihi man huwa ahlun lil fahmi
واختلف هل من شرط Hakikat khitab itu adalah al-kalam alladhi yuqsadu bihi man huwa ahlun lil fahmi, yang dapat dikasadkan dengannya itu, dengan kalam itu, man huwa ahlun lil fahmi, orang yang ahli bagi faham. Maknanya orang yang bukan ahli bagi faham, adakah dia itu dinamakan khitab? Kalau ikut di sini tak, ya. Waqtulifa. Syuf. Waqtulifa. واختلف هل من شرط التسمية به وجود المخاطب أم لا؟ Adakah syarat daripada kita nak mengatakan itu adalah khitab, kalam itu adalah khitab, wujudul mukhatab aw la? Maknanya ketika mana kita pada waktu azali, kita ada tak? Kita ada? Kita tak ada. Pada waktu azali kita tak ada lagi. Ketika waktu imkan, maka ketika itu barulah terbitnya perkara-perkara baharu, iaitu makhlukat ini. Baik. Sekarang ni kalam Allah Ta'ala tu qadim. Sah? Qadim. Ketiadaan kita ketika mana waktu azali, adakah kalam Allah itu dinamakan dengan khitab? Ya. Ketiadaan kita pada waktu azali, kenapa macam blur je ni? Ketiadaan kita pada waktu azali, padahal waktu itu kalam Allah ada, adakah kalam Allah ketika itu dinamakan dengan al-khitab? Itu dia. Ukhtulifa. Adakah syarat adanya mukhatab ataupun tidak? Tengok. Jadi di sini ada khilaf. Setengah ulama mengatakan, oh kena ada mukhatab. Mukhatab tu kita lah, orang yang dikhitab. Adakah kena ada? Maknanya kita ada di dunia ini, barulah kalam itu dinamakan dengan khitab. Ataupun ketika mana kita azali, dah dinamakan dengan khitab. Aywa wa ala dhalik. وعلى ذلك جرى الخلاف في كلام الله تعالى هل يسمى في الأزل خطابا قبل وجود المخاطبين أم لا؟ Adakah dinamakan pada azali khitaban? Ya, kalam Allah Ta'ala itu dinamakan khitab sebelum wujudnya mukhatabin, yakni kita makhluk ini. Am la, ataupun tidak? Sekejap, di sini ada ta'liqatnya Syekh. Wal asah jawazu itlaqihi. Wal asah jawazu itlaqihi. Harus kita mengitlaqkan kalam Allah Ta'ala itu dengan khitab. Alal asah. Lianna ta'alluqatil kalami qadimatun indal imam al-Ash'ari. Sah. Kerana takluk bagi sifat kalam itu adalah qadim di sisi Imam Ash'ari. Sebab tu kita belajar dalam sifat 20 yang lepas. Kita apa? Macam-macam dah. Dah banyak kali dah. Ya, kalam. Takluk bagi kalam di sisi Imam Abul Hasan Asy'ari tanjizi qadim. Ya. Berbeza di sisi Imam Abi Bakar Al-Baqillani, iaitu beliau menyabitkan bahawa takluk bagi kalam itu ada 3. Ya. Ada tanjizi, ada suluhi qadim, ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Kenapa? Kerana pada masalah ini, ya, adakah amar Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala pada waktu qadim itu boleh disebut dengan khitab? Ataupun hanya setelah wujudnya makhluk di dunia ini baru dinamakan dengan khitab? Wakhtara al-qadi al-Baqillani annahu la yusamma kalamullah fil azali khitaban. Tak dinamakan. Ya, kalam Allah yang qadim pada waktu azali tak dinamakan khitab. Kenapa? Kerana mukhatabnya tak ada. Kita ni mukallaf ni tak ada lagi. Wal muradu بالخطاب هنا المخاطب به من إطلاق المصدر على اسم المفعول. على اسم المفعول. Dan murad yang dikehendaki dengan khitab di sini ialah al-mukhatabu bihi, kan digunakan dengan masdar kan khitab tu.
Kemudian dia kata itlaqil masdar min ala al-asmil maf'uli, tapi yang dikehendaki adalah mukhatab, mukhatabu bihi, yang dikhitabkan dengannya. Wa idafatul khitab, wa idafatul khitab ila Allah Ta'ala faslun yukhriju khitab ghairihi. Apa dia? Faslun yukhriju khitab. Oh, ada. Faslun yukhriju Ahsan. khitab ghairihi. Baik. Kal muluki wal abai wal ummahati wal masyayikh. Jadi idafat khitab kepada Allah Ta'ala itu untuk fasal, faslun ini untuk membezakan, di mana kalau kita takrif dengan jenis itu termasuk di dalam di situ apa dikata kan takrif bagi jinsin itu ialah kulliyun maqulun ala kathirin, kemudian mukhtalifina bil haqiqah fi jawabi ma huwa. Jadi kalau kita kata al-insanu hayawanun, di dalam hayawan itu terbenar macam-macam lagi, al-faras, al-himar, al-asad. Macam mana kita nak mengeluarkan objek-objek ini daripada al-hayawan dengan kita mendatangkan al-fasal. Begitu di sini. Didatangkan dengan al-fasal, al-faslu itu kerana untuk membuang. Yukhriju khitab ghairihi. Membuang khitab kepada selain daripada khitab yang lain, iaitu nak mengkhususkan ini adalah khitab Allah, bukan khitab raja ataupun bapa ataupun ibu-ibu dan juga masyayikh. Wabil jumlati yakhruju bihadzal qaidi khitabu man siwallah. Dengan kait ini maka keluarlah khitab yang selain daripada Allah Ta'ala. Aywa Tabaraka wa ta'ala minal malaikati wal insi wal jin. Daripada malaikat, manusia, jin. Maka khitabnya seorang manusia kepada seorang manusia adakah dinamakan dengan syar'i? Tak. Fala yusamma khitabu haula'i kulluhum hukman syar'iyyan. Haula'i kullihim hukman syar'iyyan. Tidak dinamakan khitab mereka itu semuanya adalah hukman syar'iyyan. Wa innama yusamma khitabur rusuli bitakalifi hukman syar'iyyan. Tengok, adapun rasul, bukankah rasul itu daripada manusia? Sedangkan tadi kita kata syar'i itu adalah khitabullah. Bukankah keluar dengan kata-kata Allah itu manusia, malaikat, jin? Okey, khitab rasul? Perintah rasul macam mana? Dia kata wa innama yusamma khitabur rusuli bitakalifi hukman syar'iyyan li'annahum muballighuna 'anillahi ta'ala. Kerana mereka menyampaikan daripada Allah. Ma'sumuna fi tablighihim minal kadhibi 'amdan wa sahwan. Mereka itu terpelihara pada dakwah mereka itu mereka menyampaikan daripada kazib secara dusta ataupun lupa. Wa qawluhu المتعلق بأفعال المكلفين يخرج به أربعة أشياء. الأول خطاب الله تعالى المتعلق بذاته العلية إنه لا إله إلا الله. Tengok, jadi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin itu mengeluarkan 4 perkara. Yang pertama ialah khitab Allah yang bertakluk dengan zat Allah Ta'ala. La ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad, semua tu. والثاني الخطاب المتعلق بفعله نحو الله خالق كل شيء. Ada khitab terkadang itu terkena kepada fi'il Allah Ta'ala, seperti Allahu khaliqu kulli syai'. الثالث الخطاب المتعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال. Begitu juga ada khitab yang lain yang bersangkutan dengan jamadat, seperti yang bersangkutan dengan jibal, gunung ganang, iaitu pada hari yang kami perjalankan jibal. Ar-rabi' al-khitab al-muta'alliq bizawatil mukallafina nahwa wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Khitab yang bergantungan dengan zawatil mukallafin wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Iaitu sesungguhnya kami menciptakan kalian, kemudian kami yang membentukkan kalian. Di sini khitab al-muta'alliqu bi zawatil mukallafin, adakah dia ini syar'i?
Tak. Ya, dia tidak termasuk dalam syar'i. Kenapa? Kerana dia takluk kepada zawatil mukallaf. Dia bukan bertakluk kepada af'alil mukallaf. Sebab tu dalam takrif syar'i dia kata bi af'alil mukallaf. Apa dia dalam ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya, fajtanibuhu. Ya. Ya, begitu juga aqimus shalah, ya, itu terkena kepada perbuatan af'al mukallafin. Ya. Baik. Adapun kalau kita kata arak haram, tak, arak tak haram. Minum arak haram. Babi haram, tak, babi tak haram. Makan babi haram. Ya. Kerana terkena kepada af'al. Hukum syarak itu terkena kepada af'al mukallafin, bukan zat. Wal muradu bi fi'lil mukallafi, wal muradu bi fi'lil mukallafi ma yasduru minhu liyashmal al-qawla wan niyyata. Dan yang dikehendaki dengan fi'il mukallaf itu apa sahaja yang keluar daripada seorang mukallaf, tak kira perbuatan, qaul, perkataan ataupun niat seseorang. Yang ini semua ini akan ditaklifkan, ya, ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mukallafu huwa al-balighu al-aqilu wa min huna yu'lamu anna as-sabiyya la yata'allaqu bihi hukmun. Dan mukallaf itu adalah al-baligh al-aqil. Ya. Orang yang baligh dan akil. Baligh itu tengok dalam kitab fiqh, ya, apakah seseorang itu nak dikatakan baligh bagi lelaki dan perempuan. Al-aqil, orang yang berakal. Wa min huna yu'lam anna as-sabi la yata'allaqu bihi hukmun. Maka kita tahu di sini bahawasanya budak-budak, kanak-kanak kecil yang dia itu belum balik, maka dia tidak masuk di dalam hukum ini. Wa hakadha qila wanzur hadha ma'a ma dhukira fil usuli min al-khilaf fi al-amri bil amri bil syai'i hal huwa amrun bi dhalika syai'i am la. Maka lihatlah di sini bahawa beserta barang yang disebutkan di dalam usul min al-khilafi fil amri bil amri bi syai', hal huwa amrun bi dhalika syai' am la. Ya, adakah dia itu al-amru bil amri itu adalah amrun bi dhalika syai'. Fa in qila laysa amran yabqa. Jika kita katakan itu bukan amar, ya, perintah dengan perintah kepada sesuatu, fabaqiya sibyan lam ya'murhum asyar'u, maka jadilah anak kecil itu, sibyan itu tidak memerintah oleh syarak kepada dia, ya, jadi syarak tidak memerintahkan kepada dia. Kenapa? Kerana itu bukan amar. Fal muta'alliqu bihim laisa hukm syar'i, maka yang bertakluk dengan mereka itu bukan hukum syarak, bal hukmu awliyaihim, bahkan itu adalah hukum kepada wali mereka itu, iaitu mak bapak dia. Wa in kulna innahu amrun bihi fal aqrabu anna as-sibyana mukallafuna min asy-syar'i bimithli hadzal amr. Jika kita katakan itu adalah perintah dengannya, fal aqrabu anna as-sibyan mukallafuna min asy-syar'i bimithli hadzal amr, maka yang lebih hampirnya bahawasanya budak-budak itu adalah mukallaf, daripada syarak bimithli hadzal amr. Wa idza kana an-nadbu taklifan fi haqqil balighina ala qawlin ma'a annahu la yalhaqu bi tarkihi 'uqubatun syar'iyyatun la fi ad-dunya wa la fi al-akhirah fa amru as-sibyani bis-salati aqrabu li an yakuna taklifan istihqaqihim bi tarkiha 'uqubat asy-syar'i fi ad-dunya. Tengok, wa idza kana an-nadbu taklifan fi haqqil balighin, jika sunat, perkara sunat itu adalah taklif pada hak orang yang balik di atas satu kaul, ma'a annahu la yulhiqu bitarkihi, beserta dia itu
la yulhiqu bitarkihi uqubatun syar'iyyatun la fid dunya wala fil akhirah. Maknanya kalau kita katakan perkara sunat itu adalah taklif kepada orang-orang yang baligh, padahal perkara sunat itu tidak diazab jika seorang yang baligh itu meninggalkan perkara tersebut. Tak kira sama ada azab dunia ataupun azab akhirat. Maka fa'amru sibyani, maka perintah solat kepada kanak-kanak itu aqrabu li ayyakuna taklifan. Maka perintah kanak-kanak dengan solat itu lebih hampir kepada taklif. Kenapa? Listiqaqihim bitarkiha uqubata syar'i fid dunya. Ya, kerana mereka itu kalau mereka meninggalkan solat di dunia, mereka akan kena uqubah fid dunya. Betul tak? Bukankah Nabi SAW berfirman, bersabda, perintahkan anak kalian dengan solat. Jikalau dia tidak solat pada umur 10 tahun, maka dipukul. Ya. Jadi kalau perkara sunat pun yang tidak diazab jika ditinggalkan, itu ditaklifkan. Bagaimana dengan perkara yang diperintahkan kepada kanak-kanak ni tadi, yang padahal ini diazab di dunia dengan dipukul, ya, disuruh untuk dipukul. Maka ini min babil aula untuk dikatakan ditaklif dia. Sibyan itu ditaklif akan dia. Hadza fi man balagha minhum 10. Ini pada anak kecil yang umur 10 tahun. وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا كَانَ طَلَبُ الصَّلَاةِ مِنْهُ كَالْمَنْدُوبِ فِي حَقِّ مَنْ بَلَغَ. Dan orang yang tidak balik, وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا, orang yang belum sampai umurnya 10 tahun, maka tuntutan solat daripadanya itu seperti sunat pada hak orang yang sudah balik. Wa huwa taklifun ala qaulin. Aywa. Allahumma illa an yujada ijma'un ala anna al-bulugha syaratun fi at-taklif fanzur dhalik. Di sini ada ta'liq disebut oleh Syekh, wa alaihi fas-saghiru mukallafun bil mandubati wal makruhat. Ya. Maka budak kecil itu ditaklifkan dengan perkara-perkara sunat dan makruh. Ditaklif. Ya. Kerana isu kita di sini, adakah perintah kepada kanak-kanak, perintah Allah kepada kanak-kanak itu disebut taklif ataupun tidak? Padahal mereka ini belum balik. Di sini disebut mukallafun bil mandubat wal makruhat. Dia itu ditaklif dengan perkara sunat dan perkara makruh. Wal bulughu syaratun li taklifihi bil wajibat wal muharramat. Dan balik itu adalah syarat. Dia itu ditaklif dengan perkara wajibat dan muharramat, perkara-perkara haram. Maknanya kalau seseorang itu dia belum balik, maka dia hanya ditaklifkan dengan perkara sunat dan makruh. Dia dah sampai umur balik nanti barulah dimula untuk ditaklifkan dengan wajibat dan muharramat. Kenapa? Kerana wajibat dan muharramat itu orang yang meninggalkannya itu akan kena uqubah. Allahumma illa an yujada ijma'un. Ya, kalau jumpa kata-kata Allahumma illa ni, ini kita panggil sirah istithna. Ya, siratu istithna'in tufidu isbata ma fihi syak. Ya, tufidu isbata ma fihi syak. Ya. Illa an yujada ijma'an, ya, bahawa ada ijma' ala annal bulugha syaratut taklif fanzur dhalik. Ya, bahawa ada ijma' bahawasanya bulugh itu, balik itu adalah syarat kepada taklif seseorang. Qauluhu bit talabi awil ibahati awil wad'i. Al-majrur alladhi huwa bit talabi ahsan ma fihi ay yata'allaqa bi qawlihi khitabu.
وفيه وصف المصدر قبل إعماله إلا أنه يسهله أن المجرور يعمل فيه العامل الضعيف والقوي. Dan kata musannif bitalabi awil ibahati awil wada'i lahuma. Tengok dalam matan tu kan, dia kata bitalabi awil ibahati awil wada'i. Al-majruru alladhi huwa bitalabi ahsanu ma fihi ay yata'allaqa biqaulihi. Dia tu bertakluk kepada mana? Khitabu. Wa fihi wasful masdari qabla i'malihi. Dan padanya itu ada wasful masdar qabla i'malihi. Maknanya di sini ini masalah nahwiyah ya. Jangan risau, ini bukan masalah kalamiah ataupun mantikiyah. Ini masalah nahwiyah ya. Dia masdar. Dia beramal seperti amalan fi'il. Fi'il dia perlu kepada fa'il dan maf'ul. Sekarang ini fa'ilnya ada, maf'ulnya tak ada. Jadi bila maf'ul tak ada, maka dia menjadi amil yang dhaif, lemah. Maka bila didatangkan dengan jar majrur bitalabi di sini, dia kata illa annahu yusahhiluhu anna al-majrura ya'malu fihi al-amil ad-dha'if wal qawi. Maknanya apa kita panggil, jar majrur ini dia boleh menerima amil yang qawi ataupun dhaif. Maknanya ada tashil di situ ya, ada tashil yang membolehkan bahawa dia itu diamalkan pada dia itu amil yang dhaif ataupun dan qawi. Maka sebab itu bila masdar itu tidak cukup i'malnya, dia panggil i'mal sebab ada fa'il dengan fa'il, tapi fa'il dengan maf'ul, tapi maf'ul tak cukup ya, maf'ul tak ada ya. Jadi sebab itulah didatangkan dengan bitalabi awil ibahati. Maka bitalab jar majrur di situ ialah harus pada dia itu diamalkan dengan amil yang dhaif dan qawi. Wa aidan fal masdaru huna lam yabqa ala haqiqatihi. Masdar di sini, masdar mana? Iaitu khitab. Dia itu tidak kekal di atas hakikat dia. Iaitu bukan kita berdiri di atas masdarnya, tetapi murad di sini ialah al-mukhatabu bihi. Ya, min itlaqil masdari wa iradatismil maf'uli. Ya. Min itlaqil masdari wa iradatismil maf'uli. Yang diitlakkan ialah masdar, yang dimuradkan ialah maf'ul. Si maf'ul. Baik. Wa innamal muradu bihi al-mukhatabu bihi ala ma sabaq. Lianna kullan min al-wad'i wal ibahati la talaba fihima. Ka'annahuma syai'un wahid. Aywa, qawluhu awil wad'i lahuma ma'tufun 'ala al-ibahati. Kejap. Okey, terus. قوله أو الودع لهما معطوف على الإباحة أن يتعلق الخطاب بالأفعال إما بأن يطلب فيها طلبا جازما أو بأن يبيحها أو بأن يضع سببا أو شبهه لها. Katanya awil wada'i lahuma itu ma'tuf di atas ibaha, ay ta'alluqul khitab bil af'al imma ay bi an yatluba fiha talaban, ya, sama ada bahawa menuntut padanya itu talab, atau bi an yubihaha atau bi an yada'a sababan wa shibhu laha. Jaid. Sekejap. Di sini muhakkik meletakkan ta'liq, yakni wa shibhahu laha, iaitu wa shibhahu lil af'al, yakni li talabi wal ibahati, iaitu bagi talab dan ibahah. Wa ikhtara al-allamah al-Bannani. Ini ambil daripada syarah Saraqusti tadi.
واختار العلامة البناني أن الوضع يتعلق بغير أفعال المكلفين. Bahawasanya wada' itu bertakluk kepada selain daripada af'al mukallafin. Kal majnuni was sabi, seperti majnun orang gila dan sabi. Wal muradu bit ta'alluqi huna. Tengok. Ya. Jadi al-wad'u itu dia bukan hanya bertakluk kepada al-baligh dan juga al-akil. Bahkan dia bertakluk kepada al-majnun dan juga as-sabi. Maka yang dikehendaki dengan takluk di sini ialah at-tanjizi. Wa amma at-ta'alluqul ma'nawiyyu fahuwa muta'alliqun bis-sabi. Maka dia bertakluk kepada as-sabi wal majnuni. Wa kadza bil adamil kulliyati alladhi lam yujad aslan. Dan begitu juga kepada perkara yang tak ada, bil kulliyah, lam yujad aslan, yang belum ada lagi. Cai. Aywa, wa takhsisu hadha an-naw'. وتخصيص هذا النوع من الأحكام باسم الودع مخض اصطلاح، وإلا فالأحكام كلها عن المتعلقات بالأفعال التنجيزية بوضع الشرع، لا مجال للعقل ولا للعادة في شيء منها. Cuba اقرأ التعليق رقم 2. الاصطلاح ما تواطأ عليه القوم واصطلاحهم على تسمية هذا النوع. Jadi istilah di sini. Jadi macam mana ya? Kan kita sebut di sana ada hukum apa? Disebut tadi. Kan disebut bitalabi awil ibahati awil wada'i lahuma. Bukankah at-talab itu terkandung pada dia al-ijab, an-nadab, sunat, makruh, harus, semua tu. Al-ibahah awil wada'i lahuma ataupun wada', itu semua disebut dengan hukum syarak. Bukankah bila kita sebut hukum wada', bukankah semua daripada hukum tadi, iaitu wajib, ijab, nadab, haram, semua itu adalah wada' juga? Bukankah itu wadi'nya Allah? Ya. Jadi bila kita kata macam mana kita nak menyelesaikan iskal di sini? Kenapa digunakan dengan lafaz al-wada'? Sebab tu dia kata wa takhsisu hadzal naw' min al-ahkami bismil wada'i mahdhu istilahin. Semata-mata istilah. Ya. Istilah usuliyin meletakkan lafaz al-wada'u itu hanya kepada perkara-perkara yang lagi akan datang, dia akan disebut. Ya, sebab mana ini semua. Jadi sebab itu dia kata wa illa, jika bukan kerana istilah, maka hukum, ya, jadi kalau al-wad'u itu bukan semata-mata istilah yang digunakan oleh usuliyin, maka terkenalah al-wad'u itu kepada sekalian hukum hakam yang muta'alliqat bil af'al, iaitu al-ijab kena, an-nadbu pun al-wad'u juga, al-ibahah pun al-wad'u juga, ya, at-tahrim al-wad'u juga, ya. Tetapi bila dia sebut al-wad'u di sini, muradnya adalah mahdul istilah. Itu istilah itu adalah ma tawata'a alaihi al-qaum, iaitu kaum di sini adalah para usuliyin. Mereka bersepakat untuk meletakkan lafaz al-wad'u untuk ini. Bas. Ya. Wastilahuhum ala tasmiyati hadzal naw'i, dan istilah mereka itu untuk meletakkan naw' ini bil wad'i. Kenapa? Baca. Wa yusamma khitabu wad'i aidan lianna muta'allaqahu bi wad'i Allah ta'ala. Sekejap. Baca ta'liq tadi. Wa yusamma wastilahuhum ala tasmiyati hadzal naw'i bil wad'i wa yusamma khitabu wad'i aidan. Lianna muta'allaqahu biwad'illahi ta'ala. Tengok, istilah mereka itu meletakkan naw' ini dengan wada' itu kerana muta'allaq bagi wada' itu ialah biwad'illah.
ay bija'alihi. Bija'lihi, iaitu dengan Allah yang menjadikan dia. Kama istalahu كما اصطلحوا على تسمية الخطاب المبتدئ للطلب من المكلف أو التخير له خطاب تكليف. Sebagaimana mereka mengistilahkan di atas tasmiyatul khitab al-muqtadi lit-talab min al-mukallaf, iaitu mereka menamakan tasmiyatul khitab, iaitu khitab yang menuju ataupun menuntut kepada talab daripada mukallaf ataupun takhyir, khitab taklifin. Subhanallah. Wa in kanatil ahkamu kulluha وإن كانت أحكام كلها بوضع الشرع كما ذكر المصنف. Syuf, dia kata walaupun semua hukum itu sebenarnya semuanya adalah dengan wad'i syar'i. Ya. Ibahah itu kan wad'i syar'i juga. Kenapa dinamakan dengan hukum taklifi? Kenapa tak nama dengan hukum wad'i? Padahal dia pun juga adalah biwad'i syari'. Ijab wad'i syari'. Tahrim wad'i syari', tapi dinamakan dengan hukum taklifi. Tapi kenapa? Kerana semata-mata istilah daripada usuliyin. Baik. Lepas tu dia kata wa illa fal ahkamu kulluha a'ni al muta'alliqati bil af'ali tanjiziyyati bi wad'i syari' la majala lil aqli wala lil 'adati fi syai'in minha. Ya, ini tidak ada kaitan dengan akal ataupun adat fi syai'in. Bayanul ahkami taklifiyah. Ya Allah. Ikra. ويدخل في الطلب أربعة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. فالإيجاب طلب الفعل طلبا جازما. طلب الفعل. فالإيجاب طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله وبرسوله وقواعد الإسلام الخمس. والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها. Ijab itu adalah talabul fi'li talaban jaziman. Ya. Seperti iman kepada Allah dan Rasulnya wa qawaidil Islam al-khams. Dan sunat itu ialah talabul fi'li talaban ghairu jazim. Beza dia di antara jazim dan ghairu jazim. Seperti solat fajar wa nahwiha. Ya, maksud daripada solat fajar di sini ialah solat qabliyah, ya, sembahyang sunat qabliyah sebelum fajar subuh. Aywa, wa tahrim. والتحريم وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كشرب الخمر والزنا ونحوها. Tahrim itu ialah menuntut kaf, yakni menahan daripada melakukan sebagai talaban jaziman, tuntut yang jazim, putus. Kasyurbil khamri, seperti minum arak, dan zina, wa nahwiha. Wal karaha. Wal karahatu wa hiya talabul kaffi 'anil fi'li talaban ghairu jazimin kal qira'ati fi ruku'i was sujudi mathalan. Dan karaha itu iaitu menuntut menahan seseorang itu daripada melakukan sebagai tuntutan yang ghairu jazimin, ka qira'atil Quran fi ruku'i was sujudi mathalan. أيوة. وأما الإباحة فهي إذن شرعي في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. Adapun harus al-ibahah فهي إذن الشرعي في الفعل والترك, iaitu izin syarak pada melakukan ataupun meninggalkan bersama-sama min ghairi tarjihin li ahadihima ala akhar. Maknanya tidak ada tarjih. Kan nikahi wal bai'i, boleh nak buat mana-mana. Ya, nak buat boleh, nak tinggal pun boleh. Kal bai'i, nak beli boleh, tak nak beli pun boleh. أيوة. لا إشكال في دخول الأربعة الأحكام في الطلب لأن الطلب إما طلب فعل أو طلب كف وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين. لا إشكال في دخول الأربعة. Ya, tidak ada iskal pada masalah masuknya yang empat ini fi talab, lianna talab imma talabu fi'lin atau talabu tarkin, sama ada tuntut buat atau tuntut tinggal. Dan setiap daripada tuntut buat dan tuntut tinggal itu ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Fal majmu'u arba'atun min darbi ithnaini fi ithnaini wa qawluna. وقولنا في حد الإيجاب طلب جنس في الحد وقولنا الفعل
فصل يخرج به التحريم والكراهة. Dan kata kita pada hadil ijab itu talabu jinsun fil had. Ya, talab itu adalah jins. Aywa. Kemudian dia datangkan qauluna al-fi'li faslun. Itu fasal. Ya, mengeluarkan yukhriju faslun yukhriju. Aywa. يخرج به التحريم والكراهة لأنهما طلب كف عن فعل لا طلب فعل. Kerana tahrim dan karaha itu adalah menuntut kaf. Kaf ni apa? Menahan panggil Melayu kita. Ada istilah lain? Ada yang tinggal talabu kaf. Tuntut tinggal tuntut tinggal. Menuntut tinggal daripada melakukan. La talabu fi'lin. Wa qauluna طلبا جازما يخرج الندب لأنه طلب الفعل من غير جزم في الطلب بأن لا يؤذن في الترك. Tengok ya, bila dia datangkan fasal al-fi'li, kemudian dia datangkan fasal lagi untuk mengeluarkan an-nadba li'annahu talabun lil fi'li min ghairi jazmin fi talab. Kerana sunat itu tuntut berbuat tanpa jazam. Bi'alla بألا يؤذن في الترك بل هذا قد سمح له في الترك. Dengan bahawa tidak diizinkan fit tarki, ya. Yakni al-ijab ini tidak diizinkan pada meninggalkan dia. Bal ولا يخفى عليك معرفة ما يحترز بالقيود عنه في سائر الحدود. Bahkan ini adalah qad sumiha lahu fit tarki, ya, di an-nadbu ini dibolehkan untuk kita meninggalkan dia. Wala yakhfa 'alaika ma'rifatu ma yuhtarazu bil quyudi anhu fi sa'iril hudud. wa'lam anna mazhab jumhur al-usuliyyin anna al-ahkam at-taklifiyah wa hiya allati yukhatabu biha al-mukallafun khamsatun al-ibahah wal arba'atu ad-dakhilatu fi at-talab. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya jumhur usuliyin, bahawasanya hukum-hukum taklifiyah itu ada 5. Al-ibahatu, ibahah, dan 4 yang masuk di dalam talab. Wa zada subkiyu thadisan. Ada tambah satu lagi hukum. Ya, bukan 5 saja, bahkan tambah satu lagi. Apa dia? Wa huwa khilaful aula. Iaitu khilaful aula. Adakah suki saja yang pendapat ini? Pada dars. Allah. Istamir. لأن النهي غير الجازم عنده إن تعلق بالكف عن الفعل بدلالة المطابقة. Kerana bahawasanya nahi itu ghairul an-nahya ghairul jazimi indahu in ta'allaqa bil kaffi an fi'lin bidalalatil mutabaqah. Kerana nahi, yakni larangan yang tidak jazim di sisinya jika bertakluk dengan kaf, bertakluk dengan kaf, iaitu menuntut tinggal daripada memperbuat itu dengan dalil mutabaqah, kan nahyi al-muta'alliq bil qira'ati fi ruku', seperti an-nahyi, larangan ataupun tegahan yang bertakluk dengan qira'ati fi ruku', mathalan fa huwa al-karahah. Wa in ta'allaqa bil kaffi, jika bertakluk dengan melarang ataupun meninggalkan daripada melakukan, bidalalatil iltizam, dengan dalalatil iltizam, kadalalati talabil mandubi bidalalatil iltizami ala nahyi an diddihi, seperti tuntut, ya, tuntut buat, faham daripada tuntut buat itu tengok, kadalalati talabil mandub bil iltizam ala nahyi an diddihi, ya. Yakni bila ada talab al-mandub, kita faham daripada talab sesuatu, menuntut sesuatu perkara itu adalah melarang daripada meninggalkan sesuatu. Itu maksud dia bidalalatil iltizam. Kita faham atas jalan lazim. Nabi tak sebut secara soreh.
tetapi kita faham secara lazim. Ya. Sayati. Fahuwa khilaful aula. Maka itu khilaful aula. Katalabi qiyamil lail. Seperti menuntut mendirikan malam. Fa innahu yadullu bil iltizami 'ala an-nahyi an diddihi. Maka sesungguhnya qiyamul lail itu menunjukkan dengan iltizam kepada an-nahyi an diddihi, menegah daripada lawan dia. Lawan kepada qiyamul lail apa? Adamu qiyamil lail. Iaitu naum lah, tidur. Ya, tak mendirikan malam, tidur. Jadi tengok. Tengok Jadi Nabi tegah. Ya, jangan kata seperti ya. Fa innahu yadullu bil iltizami 'ala an-nahyi an diddihi kanaumil laili kullihi fayutlaqu 'ala an-naumi. Maka diitlakkan di atas tidur itu annahu khilaful aula. Nabi suruh bangun malam. Nabi tak cakap jangan tidur malam. Tidur sepenuh malam, maknanya tidur full, ya. Nabi tak cakap jangan tidur sepenuh malam, tapi Nabi kata dirikan malam. Tapi kita faham daripada Nabi suruh mendirikan malam, jangan tidur malam. Jangan tidur sepenuh malam. Ya. Nabi kata apa? Alaikum biqiyamil laili fa innahu min da'bis salihin. Ya. Hendaklah kalian mendirikan malam, sesungguhnya itu min da'bis salihin. Kita faham daripada Nabi suruh mendirikan malam, lazim daripada mendirikan malam, jangan tidur malam. Jangan tidur malam. Tidur malam itu adalah khilaful aula. Kerana apa? Kerana kita faham daripada mantuk tadi. Mantuk hadis itu secara zahir. Atas jalan iltizam. Ya. Adapun kalau kita faham secara mutabaqah, memang ada larangan secara sarih, itu makruh. Itu adalah makruh. Itu dia kata fayutlaqu 'ala an-naumi annahu khilaful aula wa la yutlaqu 'alaihi annahu makruhun. Tak makruh. Ya, tetapi diitlakkan sebagai khilaful aula. Jadi berbeza di sisi Imam As-Subki bahawasanya khilaful aula dan makruh itu berbeza. Ya. Jadi As-Subki di sini Ibn Subki. Ya, sekejap. Tengok. Dalam apa? Tahqiq Syekh Nizar Hamadi dia sebut wazada Subki, di situ ialah Qadhil Qudah, iaitu Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki Tajuddin. Tajuddin iaitu anak. Ya, kalau Taqiyuddin As-Subki itu Syekhul Islam. Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Baca nombor ta'liq nombor 3. Sekejap. Baca ta'liq nombor 1. Summiyatul ahkamul khamsatu khitabut taklif tawassu'an fil ibarati. Dinamakan hukum yang 5 ini sebagai khitab taklif. Kenapa tawassu'an fil ibarah? Fa inna taklif minal kulfati wal masyaqqah. Taklif itu daripada kulfah dan masyaqqah. Kulfah ni apa? Kulfah, tanggungan, ya. Maknanya sesuatu yang berat. Masyaqqah, payah. Wadzalika innama yatahaqqaqu fil wajib. Innama yatahaqqaqu fil wajib. Kenapa? Kulfah dan masyaqqah ini dia tahakkuk fil wajib. Kenapa? Kerana wajib kalau kita tak buat kena azab. Ya. Tapi kalau sunat tak buat tak kena apa-apa. Ada masyaqqah di situ? Tak ada. Lil kulfati fi tarkihi. Kerana apa? Ada kulfah pada meninggalkan wajib tadi. Awil muharram, begitu juga haram. Lil kulfati fi fi'lihi. Wa ma adahuma la kulfata fi fi'lihi wala fi tarkihi. Dan selain daripada keduanya, iaitu wajib dan haram tadi,
itu tidak ada kulfah. Kenapa? Boleh buat, boleh tinggal. Makruh, berdosa, tak ada azab. Buat, tak kena azab. Sunat, tinggal, kena azab, tak kena azab. La kulfata fihi fi fi'lihi wala fi tarkihi li'anna al-kulfata hiya tawaqqu'ul uqubatir rabbaniyah. Kerana pada kulfah itu dia ada tawaqqu'ul wuqu'. Apa tawaqqu'ul uqubah ni maknanya ada akibat yang akan datang. Maknanya kalau kamu tinggal, siap kamu. Kalau kamu buat, siap sedia. Maknanya ada ancaman-ancaman yang baik. Wahya la tujadu fi ghairihima walidzalika. Padahal la tujad fi ghairihima. Pada sunat ibahah itu tidak ada kulfah dan masyaqqah. Baik, walidzalika taqulu 'ala al-asah as-sabiyyu ghairu mukallaf. Maka kerana itu kamu kata as-sabi itu ghairu mukallaf. 'Ala al-asah dia kata as-sabi ghairu mukallaf. Wa in kana manduban lis-salah, walaupun dia itu disunatkan bagi salat, mathalan liya'tadaha fala yatrukuha ba'da bulughiha. Wa in kana, supaya jadi dia itu disunatkan untuk solat sebelum balik. Kenapa? Kerana supaya dia itu ya'tad, dia terbiasa untuk melakukan solat sampailah dia itu tidak meninggalkan lagi solat setelah dia mencapai umur balik. Insya-Allah taala fa ghalaba lafzut taklif ala thalathatil ukhar tajawuzan wa tawassu'an. Maka digunakan lafaz taklif kepada sunat, harus, makruh, itu kenapa? Tajawuzan, tawassu'an. Tawassu'an fil ibarah. Bas. Baik. وتبع السبكي في زيادة هذا القسم الثالث إمام الحرمين. Dan Subki mengikut pada menambah kisim yang keenam ini kerana apa? Mengikut Imam Haramain. As-su'al qad yujab. Al-makruh قال والإمام أول من علمناه ذكره. قال العراقي بل نقله الإمام عن غيره فقال إنه مما أحدثه المتأخر. kata waqala wal imamu awwalu man allamnahu ataupun alimnahu dzakarahu. Qala al-Iraqi bal naqalahu al-imamu an ghairihi faqala innahu mimma ahdathahu al-mutaakhiran. Baik. Sekejap. Oh, tak ada. Tengok apa kata Syekh muhakkik di sini. Unzur al-Ghais al-Hami' wa huwa ikhtisaru li tashni' al-masami'. Ghais al-Hami' itu karangan al-Iraqi, syarah kepada Jam'ul Jawami', ikhtisar kepada Tashniful Masami'. Tashniful Masami' itu karangan Imam Zarkashi rahimahumullah. Qala al-Allama al-Bannani fil Mawahib al-Laduni summiyat hadhihi al-ahkam al-khamsatu khitab taklifin tawassu'an fil ibarah. Sekejap. Oh, ini sama. Tak ada. Haddul hukmil wad'i. 10 dah ni. Haddul hukmil al-wad'i. Macam mana? Yakfi? Kita nak sambung. Bismillah. Perbahasan dia agak tinggi kan. Sebab tu kalau orang sangka syarah muqaddimat tu ringan, salah. Ya. Lil asaf. Ya. Orang ingat ni kita kecil. Tak kecil. Ya, besar. Nanti lagi akan datang, kita tak masuk lagi bahasan kalamiah ni, usuli, nahwi, ya, belum lagi masuk kalam. Ya.
haddul hukmil wada'i akan datang insyaAllah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallah. Sudah. Ben.